Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Encik Mahadi, lecturer kami untuk subjek MPU 3122 Hubungan Etnik. Pada hari ini, saya Nur Alia Maisara binti Azmi bersama dengan um, ahli kumpulan saya Nur Syahira binti Kamarujaz dan juga Muhammad Ahmad bin Azlan. Untuk tugasan 3 pembentangan ibu, kumpulan kami akan membentangkan um, tugasan mengenai kumpulan kami akan membentangkan tugasan mengenai kepentingan unsur-unsur tradisi perlembagaan dalam menghadapi cabaran etnik yang telah berlaku di negara kita iaitu Malaysia. Jadi seperti yang dapat dilihat dalam slide pembentangan kami pada skrin, kami akan mengupas cabaran ini dalam 3 aspek iaitu pertamanya politik, ekonomi dan juga sosial dan juga memperlihatkan bagaimana kepentingan tradisi perlembagaan yang kita ada iaitu pemerintahan beraja, bahasa kebangsaan, agama Islam dan juga polisi Bumi Putra untuk menghadapi cabaran etnik yang berlaku di negara kita pada era ini. Baiklah, beransur kepada aspek yang pertama iaitu politik. Dalam aspek politik, kumpulan kami dapat mengenal pasti satu cabaran yang amat penting dalam hubungan etnik sesama kaum di dalam Malaysia. Pertamanya ialah ideologi parti politik yang berbeza-beza dalam skop politik di Malaysia. Seperti yang kita tahu, politik ialah satu proses dan cara membuat keputusan yang kolektif untuk sesuatu masyarakat ataupun komuniti itu. Jadi, sejak sebelum merdeka lagi, Malaysia telah mempunyai pelbagai parti politik yang terdiri daripada pemimpin yang pelbagai kaum dan setiap parti politik ini memperjuangkan hak kaum-kaum mereka untuk mendapatkan keadilan dan juga hak sama rata dalam semasa Tanah Melayu pertama kali ditubuhkan. Jadi sejak dapat kita lihat pada sejarah awal politik Tanah Melayu, kita mempunyai parti politik sebagai contohnya UMNO, MIC, MCA yang sekarangnya bergabung dan bernaung di bawah Barisan Nasional atau dikenali sebagai BN. Setiap parti politik ini mereka mempunyai tugasan dan juga uh, um, um, mempunyai tugasan dan juga maklumat mereka yang tersendiri untuk memperjuangkan kaum-kaum mereka. Sebagai contohnya yang kita dapat lihat ialah UMNO di mana mereka memfokuskan dalam memperjuangkan hak kaum Melayu sewaktu itu yang dikenali sebagai Bumi Putra di dalam kawasan Tanah Melayu. Jadi kita dapat lihat mereka mempunyai maklumat yang berbeza-beza. Namun begitu sampai ke hari ini, disebabkan para parti ini seringkali menggunakan sentimen perkauman setiap kali mereka membangkitkan atau memperjuangkan kerakyatan kaum mereka. Jadinya perkara ini telah menjadi sesuatu isu yang sensitif yang berkaitan dengan agama dan budaya tiga kaum utama di negara kita iaitu bangsa Melayu, bangsa Cina dan juga bangsa India. Jadi kadang-kala sentimen perkauman yang mereka gunakan ini untuk menagih undi ataupun mendapatkan um, um, undian rakyat telah menyentuh sensitiviti etnik di negara kita dan dapat dilihat mereka tidak menghormati um, sensitiviti dan juga hak kaum-kaum lain. Sebagai contohnya, perkara ini jadi berlarutan bila setiap kerajaan negeri itu ditadbir oleh parti-parti politik yang berlainan di mana seperti yang kita lihat negeri Selangor pada hari ini telah ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Kelantan pula mereka ditadbir oleh PAS dan mungkin ada kerajaan di Kuala Lumpur yang juga ditadbir oleh Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi pada hari ini parti-parti politik ini mereka telah distereotipkan dan juga menjadi terlalu ekstremis disebabkan perkataan ataupun
sentimen yang mereka gunakan untuk mereka memperjuangkan hak mereka ataupun untuk mereka meraih undi daripada rakyat. Sehubungan dengan itu, next. Okay. Sehubungan dengan itu, kami juga dapat lihat ada juga perkara ini diperbangkitkan dan juga dibahaskan di dalam beberapa penulisan akademik sebagai contohnya Said Hussein 2015 seperti yang dinyatakan dalam Syahmi Errol 2018 di mana parti politik yang berasaskan kaum ini yang dibangunkan selepas pasca merdeka mereka lebih kepada persaingan politik yang tidak sihat kerana mereka mempunyai agenda dan juga kepentingan kaum masing-masing. Jadi disebabkan perkara ini di dalam penulisan ini juga mereka memperbincangkan bahawa perkara ini secara tidak langsung mewujudkan segmentasi di mana terdapat jurang perkauman, jurang perpaduan yang tidak bertambah akrab dan juga menyebabkan rakyat mendapat impak negatif daripada perkara ini. Disebabkan itu, perkara ini juga dapat kita lihat sebagai contohnya di mana Pulau Pinang yang dinaung oleh kerajaan dinaung oleh parti DAP yang sering kali dikaitkan dengan ideologi komunis dan juga rakyat Cina. Maksud saya etnik Cina, maafkan saya. Jadi di dalam akhbar petikan The Malaysian Insight juga mereka mengatakan bahawa para pemimpin politik ini sering kali menggunakan sentimen perkauman yang telah menjadi masalah kepada negara kita sebagai satu inisiatif untuk mereka menagih undi daripada rakyat. Jadi dapat dilihat antara salah satunya di mana ada salah satu calon yang bertanding untuk pilihan raya mengatakan bahawa berikan undi kepada kami dan kami tak akan benarkan orang luar uruskan hal kita, mereka dah buktikan mereka tak boleh buat. Di mana perkataan orang luar itu dimaksudkan dengan kaum yang selain daripada bangsa Melayu iaitu Cina dan India di mana sebagai sebuah negara kita sepatutnya mempunyai uh, perasaan bersatu padu dan juga saling menghormati kerana setiap kaum mempunyai kelebihan mereka tersendiri untuk mentadbir negara ini dan bukan saja patut didominasi oleh orang Melayu walaupun kita warga negara dan juga bumi putera di negara ini. Baiklah, terima kasih Alia Maisara. Jadi Alia telah menghuraikan dengan lebih dalam lagi tentang cabaran politik yang berkenaan dengan hubungan etnik di Malaysia. Jadi saya akan menghuraikan ataupun menerangkan tentang unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan yang melibatkan raja berperlembagaan yang memainkan peranan untuk menyatupadukan parti politik berbilang etnik. Jadi, dalam tradisi raja perlembagaan ini, raja dianggap sebagai simbol negara dan merupakan kedudukan yang tertinggi dalam kerajaan. Jadi, berdasarkan apa yang Alia sudah bahaskan dalam pembentangan, dalam PRU ke-15 terdapat juga masalah atau isu bahawa terdapat ideologi yang berbeza-beza yang membuatkan dalam PRU ke-15 itu agak sukar untuk membentuk kerajaan kerana tiada majoriti mudah untuk membentuknya kerana setiap kaum mempunyai parti politik yang sendiri. Okey, jadi di sinilah di mana raja berperanan sebagai ketua negara untuk menyelesaikan isu ini. Jadi raja, minta maaf, yang di-Pertuan Agong memainkan peranan sebagai Perdana Menteri sementara untuk untuk membawa perubahan kepada kuasa politik di negara kita ini. Jadi yang di-Pertuan Agong bertitah kepada para pemimpin politik di mana untuk menyuruh ataupun untuk menitik beratkan tentang untuk mengetepikan dulu sentimen perkauman dan
berfikir tentang masa depan negara, iaitu untuk membentuk kerajaan perpaduan yang yang sedikit sebanyak menyelesaikan isu yang seringkali dibangkitkan sehingga ke hari ini, iaitu isu politik yang menyebabkan hubungan etnik di negara kita agak renggang. Jadi, kerajaan perpaduan yang terdiri daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Gerakan Parti Sarawak dan juga Gerakan Rakyat Sabah, ia menunjukkan bahawa pelbagai etnik di Malaysia ini dia mampu untuk bersatu padu dan menolak segala masalah perkauman yang ada, dan juga mereka menitik beratkan apa yang dititahkan oleh Yang di-Pertuan Agong, dan ia juga melambangkan bahawa raja ini sebagai ketua negara, dan um, ia merujuk kepada unsur tradisi dalam Perlembagaan Persekutuan bahawa raja adalah sebagai ketua negara dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam kerajaan, dan disebabkan itu kerajaan yang ada pada hari ini mampu menjadi inisiatif untuk memecahkan masalah yang berlarutan dengan menyahut hasrat Yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan yang harmoni dan multi etnik. Jadi kita sudah selesai membincangkan tentang sektor politik, dan dan pembentangan ini akan meneruskan dalam sektor ekonomi pula. Jadi daripada apa yang kami kaji, terdapat dua cabaran dalam ekonomi yang mm, yang melibatkan hubungan etnik di negara ini tercabar. Okay. Jadi pertama sekali adalah cabaran pertama adalah pendapatan purata kaum lain lebih tinggi daripada kaum Malaysia. Jadi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia 2020, jabatan tersebut menyatakan bahawa pendapatan purata Bumiputera adalah lebih rendah berbanding dengan etnik Cina dan juga etnik India. Dan berdasarkan statistik yang ada, iaitu Bumiputera mendapat purata sebanyak 7,000, manakala etnik Cina sebanyak 8,700, dan pendapatan etnik India adalah 8,200. Jadi kita dapat lihat bahawa kaum Cina merupakan mendapat pendapatan purata yang paling tinggi berbanding dengan kaum lain di Malaysia. Jadi menurut Mardiana dan Hasnah, seperti yang dinyatakan dalam Ali dan Ayu 2017, dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh pihak British iaitu pecah dan perintah, ia menampakkan jurang ekonomi dalam negara kita di mana setiap etnik mempunyai ataupun dikategorikan berbeza jenis pekerjaan. So, sebagai contoh, daripada dulu lagi, majoriti etnik Cina diasingkan dalam aspek perniagaan, dan Melayu dalam aspek pertanian, dan juga kaum India dalam dalam peladangan ataupun estate. Okey, jadi perkara ini, dasar ekonomi yang diperkenalkan oleh pihak British ini sedikit sebanyak memberi impak kepada hari ini kerana bangsa Cina mendominasi sektor ekonomi kerana mereka telah diperkenalkan dengan sumber ekonomi moden ini sejak daripada dulu lagi. Jadi, tidak hairanlah apabila etnik Cina mendapat pendapatan purata yang lebih tinggi daripada kaum-kaum lain di Malaysia ini, kerana mereka telah didedahkan dengan ekonomi ini sejak dulu lagi. Jadi, menurut sinar harian, cabaran ini boleh mengakibatkan ketegangan di antara kaum di negara ini, di mana ketidakadilan antara kaum dapat dilihat dengan percambahan yang ketara antara pendapatan ketiga kaum ini. Jadi, berdasarkan cabaran yang telah dinyatakan tadi, iaitu pendapatan purata kaum Cina lebih daripada kaum-kaum yang lain di Malaysia, ia mengakibatkan hubungan etnik agak renggang. Yang daripada itu, unsur tradisi polisi Bumiputera dalam Perlembagaan Persekutuan memainkan peranan bahawa kaum Melayu
mendapat hak keistimewaan lebih daripada kaum-kaum Cina, iaitu dalam Perkara 153 ternyata bahawa jaminan kedudukan istimewa orang Melayu dan juga kedudukan istimewa anak-anak negeri iaitu Pribumi Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum lain berwarga negara Malaysia. Jadi, berdasarkan polisi Bumi Putra yang telah dinyatakan, dalam bajet 2022 bagi mengatasi masalah ataupun isu bahawa kaum lain mendapat pendapatan perhatian lebih tinggi itu, pakar ekonomi Muhammad Abdul Khalid menyatakan kaum Melayu diperuntukkan 97% yang merupakan 11.4 bilion dan kaum Cina dan India hanya diperuntukkan 3% yang melibatkan 345 juta dalam bajet 2022. Jadi kita dapat lihat bahawa kaum Melayu diberikan peruntukan yang lebih tinggi berbanding kaum-kaum lain di Malaysia ini. Jadi keputusan ini menitik beratkan unsur tradisi bahawa keistimewaan orang Melayu melalui Perkara 153 dan polisi Bumi Putra untuk menyusun taraf ekonomi yang lebih sepadan antara kaum. Jadi, memandangkan yang diperlihat statistik tadi, jurang pendapatan kaum Cina dan India lebih tinggi daripada kaum Melayu, kerajaan memberikan inisiatif bahawa dengan melebihkan peruntukan kepada kaum Melayu, keadilan dapat diusahakan dan kurang ketegangan antar kaum serta kaum Melayu dapat mencambahkan pendapatan mereka dengan peruntukan yang diberi. Baiklah. Terima kasih Syahira atas perkongsian di mana Syahira membincangkan mengenai kepentingan polisi Bumi Putra untuk menyatupadukan masyarakat Malaysia. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan mengenai cabaran yang kedua dari segi aspek ekonomi, iaitu peluang pekerjaan di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, saban hari negara kita semakin maju dan jika kita dapat lihat, terdapat pelbagai bangunan pencakar langit kian pesat membangun seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Jadi, ini adalah petanda yang baik kerana masyarakat di Malaysia kerana ia akan meningkatkan peluang pekerjaan untuk masyarakat Malaysia. Tetapi malangnya, setengah syarikat menetapkan bahawa pekerjaan itu memerlukan pekerja yang berfasih berbahasa Mandarin sebagai salah satu kriteria utama. So, jadi kita dapat lihat di sini, setengah syarikat di Malaysia ini memerlukan pekerja mereka yang berfasih bahasa mengikut kaum tersendiri. Dan ini adalah satu boleh saya katakan sebagai diskriminasi terhadap masyarakat di Malaysia. Statement saya ini adalah bukanlah omong-omong kosong kerana terdapat juga setelah saya selidiki dan baca mengenai artikel-artikel, terdapat artikel di mana ia mengatakan bahawa diskriminasi boleh berlaku semasa kemasukan, pemilihan dan pengambilan dan juga proses keberadaan dalam organisasi yang memberi kesan kepada gaji pekerja, promosi, bonus dan lain-lain. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa pengkhususan bahasa sebagai kelayakan peluang pekerjaan ini adalah perkara yang benar dan bukannya omong kosong bagi menuduh setengah pihak. Baiklah. Next. Okey. Selain daripada itu, saya suka juga untuk petik sebuah petikan akhbar dari Malaysia Kini, iaitu daripada Pegawai Eksekutif Majlis Tindakan Ekonomi Melayu, Ahmad Yazid Othman. Beliau mengatakan bahawa alasan mereka setengah majikan mengambil pekerja kaum Cina adalah untuk alasan mereka untuk
menjadikan bahasa Mandarin sebagai requirement ataupun sebagai kelaikan bekerja di syarikat mereka adalah kerana memberi peluang adalah kerana untuk mengambil kerja kaum Cina. Akibatnya masyarakat Bumiputera disekat peluang mereka untuk mendapatkan lebih banyak pekerjaan. Selain pada itu, beliau juga menyatakan ada juga Bumiputera yang bekerja di syarikat swasta dan berdepan dengan diskriminasi dari segi kenaikan pangkat, gaji dan juga cara mereka bekerja. Baiklah, mari kita imbau balik Akta Bahasa Kebahasaan 1967. Dalam Akta Bahasa Kebahasaan 1967, ia menekankan bahawa bahasa Malaysia ini sebagai bahasa rasmi dan wajib digunakan secara meluas dalam urusan rasmi kerajaan, parlimen, mahkamah, jabatan-jabatan kerajaan dan juga pendidikan. Selain pada itu, Akta Bahasa Kebahasaan 1967 ini juga mewajibkan agar setiap masyarakat yang ingin menjawat sesuatu jawatan ataupun sesuatu jawatan dalam Perkhidmatan Awam supaya lulus dalam bahasa kebahasaan ketika mengambil sijil persekolahan. Dan ia menjadi syarat wajib utama bagi mendapat sesuatu jawatan di dalam Perkhidmatan Awam. Baiklah. Okey. Baiklah. Jadi apakah solusinya jika isu ini terus berlaku? Baiklah, antara solusinya adalah kerajaan hendaklah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa standard. Oleh sebab isu dalam peluang pekerjaan di mana kita dapat lihat setengah syarikat yang ingin menetapkan bahawa bahasa Mandarin sebagai kelaikan untuk bekerja. Jadi antara cara untuk mengatasi isu ini adalah Kementerian Sumber Manusia itu sendiri perlu menerapkan unsur tradisi bahasa Melayu sebagai bahasa kebahasaan dalam kriteria untuk mengambil jawatan di Malaysia. Ini juga berkaitan dengan konsep Akta Kebahasaan 1967 di mana bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dengan menggunakan konsep tersebut, Kementerian Sumber Manusia boleh menerapkan di dalam sektor swasta. Dan dengan cara ini, Malaysia bukan sahaja kaum Cina dapat memperluaskan lagi peluang pekerjaan mereka menurut Muhammad 2019. Selain daripada kerajaan memainkan peranan yang penting, pengurusan sumber manusia juga hendaklah memainkan peranan dalam mengintegrasikan kepelbagaian latar belakang dalam sebuah organisasi. Kerana setiap etnik memiliki kekuatan, dalaman dan daya inovasi berbeza. Seperti yang kita tahu, pengurusan sebuah organisasi adalah sebuah organisasi yang akan menguruskan dari segi pelantikan ataupun pembahagian kerja dalam satu syarikat. Oleh sebab itu, pengurusan sumber manusia perlulah profesional ataupun bijak dalam mengurus organisasi syarikat mereka dan tidak mengurus organisasi syarikat mereka agar agar syarikat tersebut mencapai objektif bersama, tidak kira kaum ataupun bangsa. Baiklah, seterusnya saya sudah kupaskan isu sudah habis kupasan isu mengenai cabaran hubungan etnik dari segi ekonomi. Seterusnya kita akan pergi ke sosial. Seperti yang kita tahu, di Malaysia terdapat pelbagai bilangan kaum dan juga etnik. Dan terdapat 3 kaum utama iaitu Melayu, Cina dan juga India. Jadi dari sektor pendidikan di Malaysia wujudnya sebuah sistem persekolahan iaitu yang boleh kita yang dikenali sebagai sekolah vernacular. Sekolah vernacular adalah sekolah di mana sekolah vernacular adalah seperti sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina
dan juga sekolah jenis kebahasaan Tamil. So, jadi uh, antara cabarannya adalah setiap sekolah ini menggunakan bahasa kaum yang tersendiri sebagai medium perantaran. Jadi kesannya adalah uh, apabila perkara ini berlaku, bahasa rasmi kita iaitu bahasa kebahasaan kita, bahasa Melayu, uh, uh, dalam kalangan rakyat Malaysia semakin lemah kerana mereka lebih selesa dengan penggunaan bahasa-bahasa kaum yang tersendiri. Bak kata pepatah, melentur buluh biarlah lera bunyi. Jadi jika kita dapat lihat di sini, apabila kanak-kanak daripada awal lagi, daripada kecil lagi sudah terbiasa dengan bahasa kaum yang tersendiri, dan mereka akan mengalami sedikit kesukaran untuk bergaul dan berasimilasi dengan kaum-kaum yang lain. Okey, baiklah. Terima kasih Amar. Jadi seperti yang telah Amar bincangkan tadi, di mana pendidikan sektor pendidik dari sektor sosial, pendidikan telah menjadi masalah utama di mana sejak sekolah rendah lagi para penduduk di negara kita telah disegregasikan mengikut kaum mereka disebabkan sistem di sekolah. Jadi menurut AZI 2019 dalam kajian beliau juga mengatakan bahawa pelajar-pelajar ini dengan tersendirinya akan mempunyai mentaliti dan juga persepsi mereka yang tersendiri berkenaan kaum lain, dan mereka akhirnya akan hanya selesa untuk bergaul dalam kalangan kaum mereka sendiri sahaja. Disebabkan itu, di dalam salah satu bacaan yang telah kami jumpai, di mana hanya 7%, kurang daripada 7% pelajar Cina yang datang daripada etnik Cina dan India ke sekolah kebangsaan. Jadi berdasarkan statistik ini, populasi kaum yang bukan Melayu di dalam sekolah kebangsaan berjenis kebangsaan, sekolah kebangsaan menunjukkan bahawa telah terdapat kesan negatif kepada hubungan etnik di Malaysia kerana masyarakat tiada perhubungan dan juga interaksi di antara kaum yang telah berlaku dalam kalangan rakyat yang berusia muda yang tergolong daripada umur 7 hingga 12 tahun. Seterusnya, jadi disebabkan perkara ini, kumpulan kami merasakan bahawa unsur tradisi perlembagaan dari segi aspek bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia, bahasa Melayu, mampu menjadi titik tolak kepada masalah ini, iaitu ianya mampu menjadi medium kepada para pelajar di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah untuk berkomunikasi antara komuniti yang berbilang kaum. Ini dapat dilihat kerana bahasa di dalam sesebuah negara mampu untuk menyatu padukan semua kaum bagi membentuk sebuah negara yang harmoni dan aman dengan menggunakan satu bahasa untuk berinteraksi. Dan perkara ini telah diterjemahkan di dalam Perlembagaan Persekutuan 2010 seperti yang dinyatakan oleh Muhammad Saleh Abbas pada 2015. Jadi, untuk mengatasi cabaran yang telah Amar kupaskan sebentar tadi, kami percaya bahawa pelajar tidak patut dipisahkan dengan sistem yang telah lama termaktub di dalam negara kita, kerana sistem yang telah mereka bina ataupun telah mereka wujudkan sejak dahulu lagi menyebabkan pemisahan terhadap kanak-kanak yang datang daripada etnik yang berbeza-beza. Jadi dengan menggunakan bahasa pengantar yang sama, kerajaan telah mewujudkan satu inisiatif iaitu sekolah wawasan bagi membantu meningkatkan interaksi antara sekolah vernacular dan juga sekolah jenis kebangsaan, SJKC dan juga SJKT dalam satu kompaun yang sama. Diserahkan kepada Syariah.
Ya, terima kasih Alia. Jadi saya akan menghuraikan dengan lebih lagi bahawa dengan sekolah wawasan, dengan pelajar-pelajar dapat memartabatkan bahasa kebangsaan ini dan seterusnya merapatkan hubungan etnik antara kaum. Jadi di sekolah wawasan ini, pelajar-pelajar mereka melibatkan diri dalam kegiatan kurikulum dan aktiviti dengan pelajar sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan yang lain kerana mereka ada dalam satu kompaun yang sama. Jadi secara tidak langsung pelajar-pelajar tersebut akan menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi dengan pelajar kaum lain semasa melakukan kegiatan kurikulum dan aktiviti yang dijalankan. Jadi ini adalah dinyatakan dalam Roshilawati 2021. Dan bahasa Melayu juga berdasarkan dengan unsur tradisi dalam perlembagaan persekutuan, bahasa Melayu dapat menjadi sebagai medium pelajar untuk merapatkan hubungan dengan etnik lain dalam sekolah wawasan yang ditubuhkan oleh kerajaan. Jadi, program kerjasama ini dapat melahirkan generasi yang mementingkan toleransi serta meningkatkan ataupun merapatkan hubungan antara tiga etnik utama di Malaysia ini, iaitu maafkan saya, kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Dengan mementingkan unsur tradisi iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Jadi seterusnya saya akan menghuraikan cabaran yang terakhir iaitu cabaran sosial yang kedua iaitu rakyat kurang pengetahuan mengenai hak-hak agama dan budaya dalam kalangan etnik di Malaysia. Jadi dalam Malaysia, apa yang kami baca dan kaji daripada artikel-artikel, masyarakat terdedah dengan pendapat ataupun persepsi yang berbau rasis ataupun telah berlaku fitnah di kalangan kaum di Malaysia dan seterusnya mengakibatkan pergaduhan serta memecahkan perpaduan antara kaum di negara kita ini. Okey, jadi sebagai contoh, terdapat satu isu yang agak besar dalam negara kita ini pada 26 dan 27 November 2008 di mana insiden rusuhan kuil Sri Maha Mariamman telah berlaku di mana terdapat perselisihan faham antara dua kumpulan kaum yang berbeza sehingga mengorbankan nyawa seorang ahli bomba. Jadi, rusuhan ini berpunca daripada perselisihan faham antara penganut agama Hindu dan juga pihak pemaju One City Development yang telah kami kaji daripada kaum Cina. Jadi, mengenai isu pemindahan kuil tersebut kerana tidak mendapatkan kata sepakat. Jadi, rusuhan ini telah berlaku salah faham antara dua kaum tersebut iaitu kaum India dan kaum Cina sehingga terjadinya korban nyawa dalam rusuhan ini. Jadi, perselisihan dalam kronologi rusuhan ini, perselisihan faham ini berlaku apabila kumpulan penganut agama Hindu ini ingin mempertahankan tempat ibadah mereka tetapi kumpulan pemaju ingin merobohkan ataupun mengalihkan tempat ataupun lokasi penganut agama Hindu ini. Jadi, berikutan rusuhan tersebut, terdapat beberapa kes kecederaan dan juga kehilangan harta benda dan di sekitar tapak kuil dan juga kehilangan nyawa seorang anggota ahli bomba kesan daripada perselisihan faham yang mengakibatkan pergaduhan tersebut. Baiklah, terima kasih Syahira, saudari Syahira berkongsi mengenai isu rusuhan kuil di Seri Maha Mariamman. Tapi saya ingin betulkan sedikit bahawa isu rusuhan tersebut bukan hanya berlaku di antara kaum Cina dan India, tetapi juga kaum Melayu juga terlibat sekali. Jadi rusuhan tersebut adalah satu rusuhan di mana melibatkan ketiga-tiga kaum utama di Malaysia. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pada perkara 11 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.
perkara 11 Perlembagaan Persekutuan. Baiklah, perkara 11 ini menyebutkan bahawa setiap warga negara Malaysia berhak menganut dan mengamal agama masing-masing. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam menyatakan bahawa setiap-tiap orang berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan tertakluk kepada fasa 4, iaitu mengembangkannya. Dengan ini, setiap lapisan masyarakat dapat bergerak dan melakukan aktiviti mengikut kepercayaan dan kebudayaan masing-masing. Dalam perkara 3 juga ada menyatakan bahawa Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan dan pada masa yang sama, agama lain bebas diamalkan. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Malaysia ni dia memberi kebebasan kepada masyarakatnya untuk mengamalkan agama mereka tersendiri dan juga mengembangnya. Jadi isu-isu seperti Rusan ini sepatutnya tidaklah perlu berlaku kerana sudah termaktub dalam perkara 11 dan juga perkara 3 bahawa kita mempunyai kebebasan untuk menganut agama. Dan jika terdapat juga berlaku permasalahan atau perselisihan faham, sepatutnya masyarakat berbincang dengan lebih baik supaya tiada pergaduhan yang boleh meragut nyawa. Okey. Mastura dan Khadijah 2002 ada menyatakan bahawa terdapat ketidaksefahaman, kesatuan dan kesepakatan khususnya dalam kalangan pelajar pelbagai etnik iaitu Melayu, Cina dan India terhadap peruntukan elemen tradisi dalam perlembagaan persekutuan termasuklah agama yang mungkin mengakibatkan isu seperti rusuhan ini terjadi di mana tiada kesepakatan antara dua etnik tersebut. Jadi uh, kenyataan daripada Mastura dan Khadijah ini, kita dapat simpulkan bahawa masalah utama bagi isu perselisihan faham ini adalah kurangnya pendedahan. Kurangnya pendedahan tentang uh, elemen tradisi dalam perlembagaan persekutuan. Oleh sebab itu, perselisihan faham ini perselisihan faham mengenai isu pendapatan kul ini sebenarnya dapat direlakan dengan mana setiap kaum atau rakyat di Malaysia perlulah mempunyai ataupun didedahkan dengan pengetahuan mengenai unsur tradisi ini dengan lebih terperinci dengan lebih terperinci agar tidak berlaku lagi perselisihan faham yang boleh perselisihan faham yang teruk sehingga mengakibatkan pergaduhan antara kaum di Malaysia. Baiklah, saya rasa sampai sini sahaja perbincangan kami. Baiklah, jika dapat lihat di slide yang terakhir, ini adalah antara rujukan-rujukan yang kami peroleh semasa dalam proses pembikinan e-book kami. Dan kami berharap agar e-book kami ini dapat sedikit sebanyak membantu pembaca-pembaca ataupun masyarakat Malaysia sendiri untuk mengambil input-input yang penting dalam mewujudkan ataupun mewujudkan pemahaman dan juga seterusnya kita dapat mencapai perpaduan antara kaum di Malaysia. Sampai di sini saja perbincangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.